7 pemain yang digantung FIFA berhubung dakwaan pemalsuan dokumen kini bercadang menyaman Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM. Mereka mahu menuntut ganti rugi atas kehilangan pendapatan dan kontrak yang mungkin ditamatkan. Lawyer kepada semua pemain itu akan ambil kata-kata FM ini, akan mengambil pengakuan FM ini sebagai pengakuan bersalah. Ya, aku silap. So sekarang silap engkau FAM menyebabkan klien aku dah tak boleh main bola. So mereka akan saman FAM. Ya betul, 7 pemain warisan dah saman FAM pula. Apa benda ni weh? Dah jatuh ditimpa tangga dipijak gajah pula. Tak habis-habis drama weh. Dipijak gajah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Okey guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Okey, belum lagi habis terkait dengan FAM kalah kepada FIFA itu. Sekarang ini, kemarin saya buat video terkait dengan kekalahan U16 kepada Croatia 11-0, sejarah baru yang terburuk untuk Malaysia juga. Dan kini lagi masalah demi masalah yang dihadapi oleh FAM. Kini pemain warisan ni, 7 pemain warisan mahu saman FAM ataupun menuntut ganti rugi terhadap FAM kerana kelalaian FAM itu sendiri dan mereka yang menjadi mangsa. Jadi 7 pemain ini akan saman ataupun tuntut ganti rugi kepada FAM pula. Aduh, berat guys ya, berat. Kerana FAM ini sudahlah jatuh ditimpa tangga lagi dan bermacam-macam lagi masalah yang dihadapi oleh FAM itu sendiri. Jadi, yuk kita semak dulu video ini. Nanti saya akan ulas juga di penghujung video terkait apa yang akan berlaku kepada FAM selepas ini. Okey guys, kita simak dulu video ini. Warisan skuad kebangsaan dilapor sedang menimbang tindakan undang-undang terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas digantung dan didenda oleh FIFA akibat kesilapan teknikal melibatkan dokumen pendaftaran. Memetik laporan harian Metro, tindakan itu dipertimbangkan selepas kesilapan pentadbiran FAM menyebabkan mereka digantung 12 bulan dan kehilangan kontrak bersama kelab masing-masing. Peguam luar negara kini dikatakan sedang berbincang dengan kumpulan pemain berkenaan bagi menilai langkah seterusnya. FIFA sebelum ini mendapati FAM menyerahkan dokumen dipalsukan bagi mengesahkan kelayakan pemain untuk perlawanan kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam pada 10 Jun lepas. FAM turut dikenakan denda 1.8 juta ringgit, manakala setiap pemain didenda RM10,560 dan digantung daripada semua aktiviti bola sepak selama setahun. 7 pemain yang digantung FIFA berhubung dakwaan pemalsuan dokumen kini bercadang menyaman Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM. Mereka mahu menuntut ganti rugi atas kehilangan pendapatan dan kontrak yang mungkin ditamatkan. Menurut laporan harian Metro, pemain-pemain terbabit sudah berbincang dengan peguam luar negara. Sumber berkata langkah itu bukan mengejutkan kerana penggantungan FIFA menyebabkan mereka hilang mata pencarian. Antara yang terjejas termasuk penyerang Harimau Melaya, Rodrigo Holgado yang dilapor bakal dilepaskan kelabnya di Colombia. Seorang lagi pemain turut kehilangan kontrak di 2 kelab Spanyol selepas FIFA mengekalkan hukuman terhadap FAM dan pemain terbabit. Pada September lalu, FIFA mengenakan denda 1.9 juta ringgit terhadap FAM serta mendenda setiap pemain 2,000 franc Swiss. FIFA mendakwa 7 pemain itu tidak mempunyai datuk atau nenek kelahiran Malaysia berbeza dengan dokumen yang dikemukakan. Namun FAM menolak dakwaan itu dengan menegaskan tiada bukti diberikan oleh FIFA. FAM berkata isu itu berpunca daripada kesilapan teknikal dalam proses penyerahan dokumen dan telah membawa kes ke Mahkamah Timbang Tara Sukan. Siapa yang patut tanggung jumlah saman yang terpaksa dibayar oleh FAM sekiranya kalau FAM disaman? Kalaulah kita ikutkan kenapa FAM disaman, basically-nya kenapa FAM disaman kerana FAM sendiri telah mengakui dalam surat mereka kepada FIFA, dekat media dan sebagainya bahawa semua ini terjadi hasil dari kesilapan dokumentasi mereka. Perasan tak? FAM dari awal kata inilah kesilapan dokumentasi FAM. Kesilapan dokumentasi oleh pegawai FAM menyebabkan mereka punya pendaftaran jadi kelam kabut sehingga mereka Okey, kesilapan dokumentasi oleh pegawai FAM. Oleh individu lah. Dan sebelum ini pun,
FAM telah memecat Setiausaha Agungnya kerana kelalaian kaki tangannya, maka tindakan drastik oleh FAM itu adalah memecat Setiausaha Agung FAM itu sendiri. Tapi itu bukan sebagai penamatnya di situ. Kerana rentetan daripada itu, pegawai yang terlibat juga telah diambil tindakan tata tertib dan beberapa lagi lah tindakan yang diambil oleh FAM. Tetapi tidak menyelesaikan sebenarnya masalah ini. Kerana pemalsuan itu tetap disahkan oleh FIFA sendiri bahawa itu adalah dokumen yang dihantar itu memang adalah palsu juga. Dengan pemecatan Setiausaha Agung FM itu tidak menyelesaikan masalah kerana palsu tetap palsu. Itu poinnya di situ. Tidak kita dapat lanjut, guys. submit dokumen yang betul, menyebabkan semua ini terjadi. So sekarang ini mereka akan ambil kata-kata FM tu lah. Lawyer kepada semua pemain itu akan ambil kata-kata FM ini, akan mengambil pengakuan FM ini sebagai pengakuan bersalah. Ya, aku silap. So sekarang silap engkau FAM menyebabkan klien aku dah tak boleh main bola. So mereka akan sama FAM. Cuma persoalan kita, macam saya terangkan tadi, patut ke FM tanggung seorang-seorang? Kalau anda tanya saya, tuan-tuan dan puan-puan, FAM tak patut tanggung seorang-seorang. Sebab ini semua bukan inisiatif FAM semata-mata, tetapi inisiatif beberapa pihak atas nama Revolusi Harimau Melaya. Jadi kalau anda tanya saya, setiap orang atau pihak yang terlibat dalam Revolusi Harimau Melaya ini, mereka ini kena tanggung bersama. Sekiranya kalau pemain-pemain itu confirm saman FAM dalam hal ini. Mereka tak boleh lepas tangan. Tak boleh biar FAM saja yang tanggung dan sebagainya. Sebab kalau mereka biarkan FAM tanggung, seolah macam mereka yang turut sama terlibat dalam hal ini, tengok-tengok boleh jadi perkara yang tak best, mereka cuci tangan. Mereka kata, oh, it's not my problem anymore. Benda tu tak betul dan benda tu tak boleh. Pastinya kena setiap seorang atau pihak yang terlibat dalam so-called Revolusi Harimau Melaya ini kena sama-sama tanggung. Seandainya kalau FAM benar-benar disaman oleh para pemain. Ya betul, 7 pemain warisan dah saman FAM pula. Apa benda ni weh? Dah jatuh ditimpa tangga dipijak gajah pula. Tak habis-habis drama weh. dipijak gajah Daripada lagi, Gabriel Palmero yang menjadi pemain warisan Harimau Melaya pertama yang ditambahkan kontrak oleh klubnya CD Tenerife, diikuti berita paling buat abang jam. Menurut satu portal media yang terkenal, 7 pemain warisan Harimau Melaya dilaporkan sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang terhadap FAM untuk mendapat pampasan atas kehilangan pendapatan dan potensi penamatan kontrak mereka. Pemain-pemain tersebut telah bincang dengan peguam di luar negara selepas digantung FIFA atas dakwaan pemalsuan dokumen. Langkah itu susulan pengakuan FAM sebelum ini bahawa ada kesilapan teknikal semasa penyerahan dokumen rasmi kepada FIFA. Kalau berita ini benar, aku rasa bingung doh. Bukankah kita nak bawa kes ini ke mahkamah khas untuk mempertahankan hak 7 orang pemain tersebut? Tapi sekarang mereka pusing nak saman FAM pula. Pening bro. Lantaklah. Asalkan kita bantai Nepal minggu depan sebagaimana Peter Klemovsky cakap semalam. 3 poin yang sangat penting. Dan yang terkini, Tanya Afiq dapat cahaya mata. Romel Morales tak main pasal cedera serta Jordan minta digantikan oleh Lokman Hakim pasal sakit. Abang nak tahu ramalan skor korang Malaysia lawan Nepal? Komen kat sini. Okey guys, 7 pemain warisan iaitu merujuk kepada pemain yang telah memperolehi kewarganegaraan Malaysia ataupun pemain daripada luar negeri ingin jadi warga negara Malaysia, sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang terhadap FAM berikutan isu pemalsuan dokumen yang menyebabkan tindakan penggantungan mereka selama 12 bulan oleh FIFA. 12 bulan itu setahun guys, tidak bermain bola dan juga mereka punya gaji tiadalah. Jadi akibat daripada itu mereka ingin memutuskan untuk menuntut ganti rugi daripada FAM kerana kes ini melibatkan pemain warisan. Pemain yang tersebut dikemukakan kepada FIFA untuk memastikan mereka itu layak beraksi dengan Malaysia. Tetapi pemain ini akibat kita pun dah tahulah di mana kesilapan ini, akhirnya
FIFA telah menemukan dokumen asal yang sebenar mereka bukanlah hasil daripada pemain warisan nenek moyang mereka itu asal Malaysia. Itu 7 pemain itu iaitu Gabriel Felipe Arocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgaldo, Emmanuel JB Machocha, Joan Vitor Figueredo dan John Irazabal serta Hector Alejandro Serrano. Jadi isu utamanya ialah dokumentasi kelayakan mereka itu, yang mana dakwaan terhadap FM bahawa dokumen mereka itu adalah palsu dan mempunyai maklumat yang salah yang dikemukakan kepada FIFA itu, yang menyebabkan FM itu sendiri menerima hukuman sanksi daripada FIFA. Kemudian kesan kepada pemain pula, iaitu pemain terlibat menghadapi penggantungan 12 bulan ataupun kehilangan peluang untuk bermain dengan kelab mereka dan kontrak mereka ditamatkan. Agreement mereka ditamatkan oleh kelab masing-masing dan kerjaya mereka terjejas selama setahun itu. Ini satu harga yang besar untuk diberikan kepada pemain itu kalau mereka membuat tuntutan ganti rugi kepada FM itu nanti. Daripada segi aspek undang-undang pula, pakar perundangan sukan olahraga menjelaskan bahawa hak untuk mereka membuat saman kepada FM ataupun mereka ingin tuntut ganti rugi kepada FM itu bergantung kepada terma kontrak dan juga dokumen yang ditandatangani. Jika kontrak menyebut bahawa sebarang perselisihan itu harus melalui CAS ataupun Court Attribution Spot, maka kes boleh diteruskan ke sana. Jadi tanggungjawab dan implikasi kepada ataupun impak kepada FM itu sendiri, iaitu profesionalisme pengurusan FM itu sangat-sangat nilainya terlalu rendah apabila dilihat daripada pemalsuan dokumen itu. Dan walaupun ada penggantungan ataupun pemecatan kepada Setiausaha Agung FM dan juga pegawainya, itu tidak menyelesaikan masalah. Dan sekiranya 7 pemain warisan ini akan membuat tuntutan ganti rugi dan mereka menang, maka ini juga akan memberikan impak reputasi yang besar kepada FM itu juga sendiri. Dan dari sudut rakyat kita melihat atau fans melihat, ini akan menggugat kepercayaan sistem sekali lagi kepada FM itu sendiri. Dan isu ini sangat penting guys, karena isu ini sudah melibatkan internasional ataupun dilihat oleh negara-negara lain bahawa Malaysia, maruah FM itu sendiri sudah tercalar. Identitas bola sepak Malaysia sangat jauh merudum ke bawah selepas ini. Dan tata kelola ataupun accountability pengurusan FM itu memang berada di satu tahap yang sangat mengecewakan dan juga tidak lagi dihormati oleh sesiapa pun selepas ini, termasuklah fans dan rakyat Malaysia sendiri. Okey guys, mungkin itu sejak video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Okey, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalan Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalan Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalan Studio. Askalan Studio.